Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhimudh dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahu azim. Dan ketika mana kamu wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak sabar terhadap satu makanan sahaja, maka doakan olehmu untuk kami, dan doakan itu kepada Tuhan kamu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha, supaya Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kami daripada tumbuh-tumbuhan di bumi, daripada sayur-sayuran, daripada buah timun, daripada bawang putih, daripada kacang dal, wa basaliha, dan juga bawang besar. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lalu berkata Nabi Musa alaihissalam, apakah patut kamu minta tukar makanan yang tak baik dan menggantikan dengan sesuatu yang datangnya daripada yang baik? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Maka pergilah kamu ke dalam Mesir, masuklah kamu ke dalam kerajaan Mesir. Fa innalakum ma sa'altum, kerana di sana kamu akan dapat apa yang kamu minta. Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanah, kamu akan ditimpakan kepada kamu kehinaan dan juga kemiskinan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka akan ditimpakan juga kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan itu kerana mereka kufurkan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka, yakni Bani Israel, telah membunuh para nabi bukan jalan yang sebenar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu merupakan maksiat yang mereka lakukan, dan mereka adalah kalangan yang melampaui batas. Shadaqallahu azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 61. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni, pada pagi ni, kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada pagi ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca ayat ke-60 dari surah Al-Baqarah. Ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bagaimana kaum Bani Israel dia minta air dengan Nabi Musa alaihissalam.
Mereka duduk kat tengah padang pasir. Bila duduk tengah padang pasir, mereka haus nak air. Bila mereka tak ada air, mereka ni minta dengan Nabi Musa AS air. Jadi bila diorang minta, Nabi Musa AS pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tongkat yang ada dekat tangan tu pukul dekat batu. Faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajrat min husnata asyrata aina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Musa, tongkat yang ada kat tangan tu kamu pukul dekat batu. Bila pukul dia dekat batu tu, fanfajrat min husnata asyrata aina, automatik keluar daripada batu tu 12 mata air. Kalau tengoklah kitab tafsir sebut batu tu dia 4 segi batu tu. Dan tiap satu segi tu dia ada 4 sudut. Dalam 4 sudut tu, satu sudut tu ada 3 mata air. Yang tu disebut dalam kitab tafsir. Yang keduanya, dalam banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala pamerkan air datang daripada celah batu. Banyak. Wallahu a'lam. Yang ni orang yang bidang dia, orang yang pakar dalam bidang bab batu-batu ni dia mungkin tahulah. Tapi yang pasti dalam Quran, kalau kita baca banyak sangat ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala pamerkan air ni keluar daripada celah batu. Kita pergi dekat air terjun. Air terjun tu datang daripada atas. Air tu turun. Kita pun tak tahu mana datang air tu, wallahu a'lam. Itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni pun dah banyak. Macam contoh hari tu dekat Yaman. Dekat Yaman tu bukit batu yang orang kata memang tak ada air lah. Tak tahu macam mana tu batu tu merekah keluar air. Banyak pula air keluar. Lepas tu yang terbaru ni ada orang kata jumpa dekat Saudi pula. Ada bukit batu-batu tu yang payah air tu, tiba-tiba batu-batu tu dia merekah keluar air. Kita pun tak tahu, wallahu alam, kenapa Allah Ta'ala pamerkan sekarang. Tapi kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala banyak pamerkan air ni keluar daripada celah batu. Ayat yang kita baca, yang kita kuliah lepas pun ada cerita pasal air keluar celah batu. Tapi air yang keluar celah batu tu merujuk kepada mukjizat Nabi Musa AS. Iaitu ketika kaum Bani Israel, mereka duduk tengah padang pasir dan diorang ni haus, tak ada air, dan mereka minta air. Allah Ta'ala kata, Musa, kau ambil tongkat tu pukul dekat batu. Bila pukul tu terpancar 12 mata air. Allah Ta'ala ni boleh suruh Nabi Musa pukul dekat batu, dia tak suruh pukul kat tanah ke. Tak ada. Kenapa? Wallahu a'lam. Adalah hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita. Wallahu a'lam. Itu serah pada Allah. Yang ketiganya kita sebut hari tu, Nabi Musa AS ni dia bawa tongkat. Tongkat ni jadi satu kebiasaan bagi para Nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri ni bertongkat. Tapi Nabi Muhammad bertongkat ni saat Nabi Muhammad agak berumur sikit. Nabi SAW, masa Nabi SAW muda, Nabi ni tak bawa tongkat. Dan Nabi SAW bila tua baru dia bawa tongkat. Dan masa itulah Nabi Muhammad bila khutbah Jumaat, Nabi pegang tongkat. Masa Nabi Muhammad SAW muda-muda, Nabi Muhammad khutbah tak pegang tongkat. Sebab itu ada mazhab, contoh dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mereka meletakkan satu tanggapan, kalau kita khutbah kita pegang tongkat tu makruh bagi mazhab Hanafi. Yang kita ni mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i ni pegang tongkat ni memang sunat. Cuma tongkat yang kita pegang dengan tongkat yang sunat, yang imam kita kata tu bukan macam tongkat kita ni. Tongkat yang kata sunat tu tongkat yang pendek tu lah. Yang kita orang agak berumur sikit, bila tak larat nak berjalan, dia ada buat tongkat. Tongkat tu, tongkat macam tu Dan tongkat macam ni sih bukan. Tongkat macam ni lepas kita khutbah, kita buat kain rambutan pun tak apa juga. Ni tongkat yang ni kan. Nak ceritanya tongkat tu, sebenarnya tongkat ni ada yang Nabi pegang. Tapi bila kita tengok dalam hadis, masa tu Nabi Muhammad dah agak berumur. Masa Nabi SAW ni masa muda, Nabi Muhammad khutbah, Nabi tak pegang tongkat. Ada pula sebilangan orang mengatakan Nabi SAW berkhutbah, Nabi pegang pedang. Itu tak ada. Tidak ada satu riwayat pun mengatakan Nabi SAW berkhutbah, Nabi pegang pedang. Tak ada. Walaupun sekali seumur hidup Nabi, memang tak ada. Tetapi dalam hadis ada mempamerkan Nabi Muhammad SAW masa khutbah pegang busar panah. Yang tu ada. Nabi SAW pernah khutbah yang dia nak panah, yang tu, yang bulat tu. Busar panah lah panggil apa, tak tahu. Busar panah kan? Busar panah tu. Yang tu ada. Jadi Nabi Muhammad pegang tu bila? Masa perang. Masa perang, memang kaedah perang ni jadi senjata dekat tangan tu kan. Yang tu ada. Tapi kalau pegang pedang memang tak ada. Sebab ada orang cerita, dia bagi tahu Nabi Muhammad ni khutbah pegang pedang. Tak betul. Itu tak betul. Dia tidak ada satu riwayat pun mengatakan Nabi SAW berkhutbah pegang pedang.
Tapi kita dekat sini kita pegang tongkat lah. Sediakan tongkat, tak apa, sediakan. Ada khatib berkhutbah dia pegang tongkat, ada khatib berkhutbah tak pegang tongkat. Ana sendiri kalau khutbah ana tak pegang tongkat. Tapi kalau Pak Bilal bagi kat bawah ana ambil. Sebab kalau tak ambil berasa hati Pak Bilal. Pak Bilal tolong kita tamu. Ini Pak Bilal kata sombong khatib pun hari ni. Jadi kita pun ambil. Bila kita ambil kita letak kat tepi. Sebab dia pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rupa-rupa bila kita sebut pasal tongkat ni, dulu ada dah seorang lagi Nabi yang bila berjalan mana-mana dia buat tongkat, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Tongkat tu bukan sekadar jadi kebiasaan Nabi Musa alaihissalam bawa, bahkan ia merupakan mukjizat yang Allah Taala bagi pada Nabi Musa alaihissalam melalui tongkat. Tongkat itu sendiri boleh belah laut. Tongkat Nabi Musa alaihissalam itu dia boleh tukar jadi ular yang besar masa nak lawan ahli nujum Firaun. Dan satu lagi yang Allah Ta'ala pamer dalam ayat kita baca ni, tongkat yang ada kat tangan Nabi Musa ni Allah Ta'ala suruh pukul dekat batu, terpancar 12 mata air. Cerita dalam Quran. Nabi Musa ni hebatlah, tongkat pukul kat batu terpancar 12 mata air. Kalau Nabi Musa hidup pada hari ni, syabas memang tak boleh share makan. Kita tak ada air, cari Nabi Musa, dia ketuk habis, kita dapat air terus kan. Ini cerita Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala bagi air dekat Nabi Musa, dekat kaum Bani Israel ni 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Allah Ta'ala sebut yang setiap manusia yang ada pada ketika itu, kaum Bani Israel ni, mereka ni diberikan air 12 mata air itu mewakili dengan tiap satu kabilah mereka. Bani Israel itu sendiri dah 12 kabilah. Dan Allah Ta'ala ni bagi dengan 12 kabilah tu satu laluan air, dan mereka ni tak boleh berkongsi ramai-ramai, tak boleh. Sebab Bani Israel ni jadi sentimen kalau kita ni kaum, dia ada pula bawah tu, etnik apa panggil. Dia ada bangsa, lepas tu ada kabilah kecil tu kan. Kita ni kadang ada semangat kaum, kita bangsa Melayu, kita rasa bangsa India ni haprak. Kita bangsa Melayu, kita rasa bangsa Cina tu haprak. Yang kita ni bangsa Cina, kita rasa Melayu tu haprak. Kadang-kadang ada orang fikir macam tu. Dia ada. Kalau kita pergi kat negara orang putih tu, dia ada sentimen orang kulit hitam dengan orang kulit putih berlaku. Katanya sekarang ni bergaduh kat mereka. Konon ceritalah, anda pun dengar tak di kawan ada bagi tahu. Dia bagi tahu, dia kata ada bergaduh sekarang kat mereka pasal etnik, masalah kulit putih dengan kulit hitam. Ada seorang budak kulit hitam ni, orang pergi tembak. Bila tembak tu, yang tukang tembak tu orang kulit putih. Jadi timbul pergaduhan di antara kulit hitam dengan kulit putih. Yang tu melibatkan antara bangsa, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bani Israel tu dia satu bangsa, tapi dalam bangsa tu dia ada kabilah-kabilah pula ni. Sama-sama kabilah tu dia boleh bergaduh. Ini masalah Bani Israel. Disebabkan dia boleh bergaduh dalam satu kabilah tu, Allah Ta'ala tak nak bagi mereka ni bergaduh. Allah Ta'ala jadikan saluran air yang untuk diorang minum tu ada 12 saluran mewakili setiap-tiap kabilah. Ini masalah Bani Israel. Alhamdulillah, benda macam ni tak ada kat orang Melayu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kita ni orang Melayu jenis tak kisah. Orang Melayu walaupun bunyi Melayu, masuk kedai Melayu, kedai mamak, dia boleh masuk kedai mamak. Alhamdulillah. Dia tak jadi pun masalah pun. Dia tak ada kita Melayu kena masuk kedai Melayu. Kalau masuk kedai mamak ni macam tak berapa nak Melayu. Tak ada. Orang Melayu tak ada orang macam tu. Alhamdulillah, budaya yang ada sentimen bangsa, sentimen kaum ni, kalau ada pun dia tak apa nak berat sangat. Dia tak macam kat negara-negara lain. Dulu tu berlaku lah, dekat negara orang putih tu banyak berlaku. Sampai appetite lah, macam-macam nama keluar tu kan. Dulu, ini tempat orang. Alhamdulillah, benda tu tak ada kat tempat kita. Dan rupa-rupanya semangat bergaduh bangsa kaum ni dah berlaku pada Bani Israel. Allah Ta'ala ni nak selamatkan Bani Israel ni. Bila Allah Ta'ala bagi air pada mereka supaya mereka tak bergaduh, Allah Ta'ala buat 12 saluran air, dan setiap kabilah satu saluran masing-masing. Allah Ta'ala buat. Dan kata Allah pada mereka, kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidun. Allah Ta'ala kata Bani Israel, makanlah, minumlah air Allah Ta'ala bagi, minumlah. Dan semua ni rezeki daripada Allah. Tapi satu pesanan Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi. Kenapa Allah Ta'ala bila sebut air, dia kaitkan dengan melakukan kerosakan? Air ni sumber kehidupan. Manusia ni kalau hidup tak ada air, dia tak apa nak boleh hidup. Manusia ni kadang-kadang, cuba kita bayangkan kat masjid kita ni saja kalau tak ada air. Kita nak mari semayang ni, kita nak mari semayang tu pergi masuk bilik air. Air tu tak ada, agak-agak jadi apa? Jadi masalah. Kita dah boleh rasa tu air ni sumber kehidupan. Bila air ni jadi satu sumber kehidupan, bimbang-bimbang air ni dimonopoli.
Bila air ni dimonopoli, akhir sekali orang yang memonopoli air ni dia boleh tekan kepada rakyat bawahan. Dan itu merupakan sumber kerosakan yang bakal berlaku di atas muka bumi. Kita ni nak air ni, orang yang satu geng ni dia seorang pegang air. Kita nak air, dia kata kena bayar. Dia tetapkan harga bayaran terlalu tinggi, kita ni pula jadi susah. Jadi Allah Ta'ala pamerkan benda ni tak boleh berlaku. Makanya Allah Ta'ala kata wala ta'tau fil ardi mufsidin. Kamu Bani Israel bila dah boleh air, jangan lakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ayat ni kita dah kupas dalam kuliah kita lepas hari tu. Kuliah hari tu yang suara kan tak nak keluar hari tu. Kuliah hari tu kan. Hari ni insya-Allah kita sambung balik. Ayat yang kita baca hari ni ayat 61. Ayat ni panjang ni, ayat ni. Anda rasa mungkin kita takkan kuliah sampai habis. Kita ambil setengah dia insya-Allah daripada ayat kita kupas pada pagi ni insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mana kamu wahai Bani Israel berkata. Kata pada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Apa kata kamu Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami ni tak sabar atas satu makanan sahaja. Kita ingat balik ayat-ayat sebelum ni. Kaum Bani Israel minta makanan dengan Nabi Musa. Nabi Musa doa dengan Allah. Allah Ta'ala bagi dua jenis makanan. Dan makanan tu datang daripada langit. Apa dia? Al-manna dan as-salwa. Ingat balik kuliah kita lepas. Ni ulang balik. Yalah orang Melayu yang mengaji mudah lupa. Dia bukan orang Melayu semua, siapa-siapa mengaji pun lupa kan. Jadi kita kena ulang balik. Masa kita belajar dulu, kita ada cerita kaum Bani Israel ni, yang diorang ni bila tak ada makanan, diorang bagi tahu pada Nabi Musa. Nabi Musa doa dengan Allah. Allah Ta'ala bagi makanan. Makanan yang Allah Ta'ala bagi itu al-manna dan as-salwa. Kita dah sebutlah al-manna dan as-salwa tu apa. Jadi diorang duk makanlah makanan ni. Ni yang kata al-manna was-salwa ni diorang duk makan. Duk makan tu, tiba-tiba duk makan tu, mereka ni boleh kata dekat Nabi Musa alaihissalam, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami ni tak sabar dengan satu makanan dia. Kami ni sebelum ni duk makan macam-macam makanan. Ni sebelum kami duduk kat tengah padang pasir ni, semasa kami duduk dengan Fir'aun dulu, masa Fir'aun duk tindah kami dulu, masa tindah dulu ni kami macam makanan yang kami makan ni terlalu banyak makanan. Tiba-tiba bila kita lari daripada Nabi Musa ni, kita diberikan satu jenis makanan iaitu al-manna dan as-salwa. Kata Bani Israel, kami ni tak sabar dengan satu makanan, terasa juga nak makan makanan yang lama-lama tu. Yang ni bukan Bani Israel, kita boleh lebih kurang macam tu juga selari bulan. Hari-hari duk makan nasi. Tiba-tiba pergi duduk kat negara Arab yang duk sana tu susah nak jumpa nasi. Hari-hari dah makan roti, tiba-tiba teringat bila pula nak makan nasi. Betul Macam anak lah. Anak sendiri masa duduk Pakistan. Kita Malaysia makan nasi lah kat Malaysia ni. Kita adalah orang Malaysia merangkap orang Kelantan. Dia ada satu jenis makanan, budu. Dia budu tak boleh nak tinggal. Kita orang Kelantan duk makan nasi budu. Pergi ke Pakistan. Kita pergi ke Pakistan. Sebelum pergi Pakistan, orang bagi tahu, Pakistan ni makanan dia sedap. Orang bagi tahu lah. Apa sedap makanan kat Pakistan tu? Duk teringat balik kedai kat Pakistan dekat Kuala Lumpur. Kalau pergi kat Kuala Lumpur tu ada 2-3 kedai Pakistan. Shahji Restaurant, satu lagi Mehran. Tu kedai Pakistan. Makanan Pakistan kat situ dengan kebab dia, dengan roti dia, dengan naan dia, macam-macam. Ni orang bagi tahu dekat sana tu makanan tu. Kita duk teringat, sedap. Agak-agak pergi ke Pakistan ni, lupa dah nasi-nasi sebab duk teringat makanan sedap ni. Kita pun pergi Pakistan, memang jumpa makanan sedap lah. Memang jumpalah kebab tu kat sana dengan kat sini, sedap jauh kat sana tu. Kebab Pakistan yang di Pakistan, kebab Pakistan di Malaysia, kebab Pakistan kat Pakistan tu jauh sedap. Cara dia masak tu memang sedap, masya-Allah. Cerita meleleh-helio cerita kan. Jadi bila kita pergi kat sana tu, kita dah jumpa makanan sedap ni, duk makan sedap tu. Tiba-tiba datang orang Malaysia. Yang orang Malaysia ni pergi ke Pakistan, dia pergi bawa budu sebotol. Dia rasa lain. Mulut ni rasa lain. Sebab dah lama tak kena budu. Dia bila jumpa tu, baru rasa aku ni orang Kelantan yang selama hari ni duduk kat Pakistan, duduk rasa Pakistan. Dia makanan ni, kita duk makan yang sedap ni kadang-kadang teringat juga yang lama-lama tu kan. Bani Israel pun lebih kurang tu juga. Bani Israel
Bani Israel ni, diorang tu masa duduk dengan Firaun dululah dekat negara Mesir, yang Firaun duk tindah mereka tu. Masa duk tindah ni, mereka tu masa dalam keadaan tindah pun makan juga makanan yang macam-macam tu. Tapi bila tengah padang pasir tak ada makanan, Allah Ta'ala bagilah makanan daripada langit. Dan memang makanan langit ni sedap. Sedap. Makanan langit dengan makanan bumi jauh lah sedap makanan kat langit tu. Makanan dekat dunia ni pun dah sedap dah. Bayangkan makanan kat langit, jauh lah lagi sedap. Tapi dalam keadaan duk hari-hari tu, duk teringat juga makanan lama. Jadi bila duk teringat makanan lama tu, Bani Israel ni cakap ke Nabi Musa. Wa idh qultum ya Musa, ketika mana berkata kamu wahai Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa. Nampak? Dia start. Dia minta ni tak salah, tapi masalahnya banyak songeh. Tu masalah. Dia problem Bani Israel ni, dia banyak songeh. Tu masalah Bani Israel. Kan kadang-kadang kita ni bisa dengar orang dok bagi tahu, ustaz-ustaz kita bagi tahu, jangan banyak tanya. Binasalah Bani Israel terdahulu sebab banyak tanya. Sebenarnya Bani Israel ni dia binasa bukan sebab banyak tanya. Bani Israel ni jadi rosak sebab banyak songeh. Tu istilah orang Melayu. Songeh dengan banyak tanya dua benda berbeza tu. Sama ke banyak songeh dengan banyak tanya? Mana sama? Cuma bila sebut banyak songeh ni, dia ada elemen banyak tanya kat situ. Apa beza banyak tanya dengan banyak songeh? Beza kat mana? Ada orang ni tak tahu. Bila tak tahu dia tanya soalan, itu apa? Nabi Muhammad SAW ajar pada kita, kalau kita tak tahu kita kena tanya. Syifa'ul ayyi as-su'al. Ubat bagi jahil ni kena tanya. Jangan duk rembat tak ada pasal. Kita ni tak tahu. Agak-agak aku macam ni, dia buat lingkup je, lingkup. Kita naik kereta berjalan nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba duk sangsi, betul ke jalan ni, betul ke tidak, betul ke tidak. Kita ni pula malu bertanya. Ada orang kat tepi jalan tak nak berhenti nak tanya. Sebab apa? Malu nak tanya. Kita terus juga berjalanan, sesat barat habis. Maksudnya kita ni bila sangsi tanya. Bab agama lebih-lebih lagi lah. Bab agama Islam ni lebih-lebih lagi kena banyak tanya. Tak tahu kena tanya, jangan duk rembat tak ada pasal. Dan ustaz yang kena tanya tu, kalau dia tahu dia bagi jawapan, kalau tak tahu dan dia pun jangan duk rembat. Kalau dia rembat lagi rosak. Ni pun ada juga ni, ustaz tu pula kaki rembat lagi rosak Syekh. Ustaz ni apa hukum ni? Nak rasa. Ustaz tu pun kata nak rasa, lagi rosak. Kan? Nak bagi tahu dia kena, bila tak tahu kena tanya. Satu. Ada pula orang ni bertanya bukan kerana dia tak tahu, tapi dia bertanya supaya orang tu bagi jawapan dan kawan dia boleh tahu. Ada macam tu. Macam kisah Nabi Muhammad SAW dengan Jibril AS. Nabi duk mengajar, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian serba putih. Kata Umar Al-Khattab lah, hadis tu hadis Umar. Umar duk perhati ada seorang pakai yang serba putih, jubah putih, piyah putih, janggut putih, piyah, semua putih. Masuk dalam majlis Nabi SAW, lagakan lutut dia dengan lutut Nabi SAW, tangan dia letak atas paha Nabi SAW. Dia pergi tanya, akhbirni anil Islam, tolong bagi tahu padaku Islam tu apa. Nabi pun jawab, akhbirni anil iman, iman tu apa dia? Nabi bagi jawapan. Akhbirni anil ihsan, ihsan tu apa dia? Nabi bagi jawapan. Nabi dia pergi tanya pula tanda-tanda kiamat, Nabi pula bagi jawapan. Ni Jibril AS tu yang datang tu, dia pergi tanya soalan tu bukan kerana dia tak tahu, dia dah tahu dah, tapi dia tanya soalan tu supaya Nabi bagi jawapan. Bila Nabi bagi jawapan, orang ramai-ramai dia dengar boleh tahu. Yang ni pun sifat yang terpuji. Tak salah. Ni kita duk kuliah macam ni dah, bomba-bomba duk kuliah, tiba-tiba kawan kita seorang ni kita tanya soalan dekat ustaz tu. Yang kawan kita tanya tu, dia tu dah tahu dah sebenarnya, tapi kenapa dia tanya? Supaya ustaz tu bagi jawapan. Bila ustaz bagi jawapan, orang ramai yang tak tahu tu boleh jadi tahu. Yang tu tak apa. Bermaksud bertanya ni benda yang digalakkan di dalam Islam. Islam ajar pada kita ni kena bertanya. Islam ajar. Kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala ajar bukan kita bertanya sesama kita, bahkan dengan Allah Ta'ala kita nak bertanya pun tak salah. Macam kisah Nabi Ibrahim AS. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ayat Quran panjang dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kisahkan bagaimana Ibrahim AS dia tanya Allah Ta'ala. Apa tanya dia? Hari ini perlihatkan dengan mata kepalaku, kaifa tuhyil mauta, macam mana ya Allah kau hidup kau orang mati. Allah Ta'ala bagi jawapan lah. Nak gambarkan bertanya ni benda yang tak salah. Tapi dia ada satu lagi tau, dia bukan banyak tanya tapi banyak songeh. Banyak songeh ni macam mana? Kita dah ada anak seorang,
tetamu pada datang rumah. Dia dua kali tengok cerita kartun dekat rumah tu. Kita apabila nak buat teh gula tak ada, kita cakap, "Mat, beli gula je." Rumah tak ada gula. Yang anak kita ni malah beli gula. Dia tanya bapak dia, "Ayah, gula yang nak beli ni jenama apa?" Dia tanya jenama boleh. Yang ayah kata, "Jenama yang biasa-biasa tu lah." Berapa kilo? Banyak sorang budak ni. Budak ni tanya soalan tu, dia bukan tanya soalan sebab dia nak tahu, tak. Dia tanya soalan tu, dia nak mempamerkan banyak sorang, biar bapak dia ni kata, "Engkau ni banyak tanya." Tak apalah, biar bapak pergi beli. Nampak tak? Yang tu orang panggil banyak sorang. Bani Israel jenis macam ni. Yang ni yang kata tak boleh tu. Kalau ustaz mengajar, orang tanya soalan, kita jawab, yang tu tak salah. Yang kita ni pula pergi ajar adalah di kalangan kita bagi tahu, jangan banyak tanya. Rosak Bani Israel dulu sebab banyak tanya. Tengok, dah salah konsep. Nampak? Salah konsep. Allah Ta'ala pamerkan yang Bani Israel terus sangat, dia banyak songeh. Tu kena faham elok tu. Yang banyak songeh, pergi tanya benda tak ada faedah. Nanti kalau nak kat belakang-belakang nanti kita akan jumpa ayat. Punya banyak songehnya Bani Israel ni, masa Allah Ta'ala suruh mereka ni sembelih lembu betina. Ada ayat, nanti kita akan jumpa satu ayat dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Kisah yang boleh nama Al-Baqarah pada surah Al-Baqarah. Macam mana banyak songeh dia? Dah matilah seorang ni. Adalah seorang budak ni, dia berkenan dengan seorang anak pakcik ni. Dia bukan berkenan sebab nak kahwin anak pakcik tu sangat. Dia tu teringat pakcik tu harta banyak. Dia fikir kalau kita kahwin dengan anak pakcik tu, mati pakcik tu, kita mewarisi harta lah. Fikir macam mana nak rembat harta pak mentua. Fikir nak rembat harta pak mentua ni bukan sekarang, dulu ada dah. Ni fikir macam nak rembat harta pak mentua, kalau pak mentua mati berapa banyak aku nak dapat. Dia fikir dah waktu tu. Jadi bapak ni tak bagi, pakcik ni dah tahu dia tak bagi. Bila dia tak bagi, apa berlaku? Budak ni geram, lagi bunuh pakcik. Bila dia bunuh pakcik tu, dia letak kampung sebelah. Orang dulu punya perangai, pantang jumpa mayat kampung sebelah, dia akan kata kampung tu buat nak bergaduh kan. Bila hampir-hampir bergaduh, ni datang orang tu. Orang tu kata, jangan ada bergaduh. Kita ada seorang Nabi, Nabi Musa AS. Jumpa Nabi Musa. Musa macam mana nak buat ni? Nabi Musa AS kata, nanti aku tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kata, antazbahu baqarah, sembelih lembu betina. Nabi Musa balik bagi tahu Bani Israel sembelih lembu betina. Ni Bani Israel ni dia fikir, nak buat ke tak nak buat? Nak buat tak nak buat? Nak buat tak nak buat? Dia mula bertanya. Dia bertanya tu bukan kerana nak tahu. Dia bertanya tu sebab banyak songeh dia. Dia kita tanya, Musa, okeylah lembu betina. Lembu betina tu warna apa? Tengok, tak ada kerja. Kau buat lembu warna apa? Tak apa. Kita tanya Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala kata warna kuning. Okey, beritahu. Warna kuning. Dia kata ada jawapan lah pula. Kita tanya pula sambungan soalan lain pula. Okey, lembu warna kuning. Lembu tu pernah buat bajak ke tidak? Soalan lagi. Yang tu dia pergi tanya tu kenapa? Sebab kalau boleh kata, biar Musa ni cakap, kau orang ni banyak tanya, tak payah sembelih lah. Dia nak boh tu. Faham tak? Ini orang panggil banyak songeh Bani Israel. Bukan dia tanya tu sebab dia tak tahu. Tak. Dia tanya tu sebab dia tidak mahu menunaikan satu kewajipan yang mereka kena tunaikan. Tu yang dikatakan banyak songeh berlaku pada Bani Israel. Tapi kalau kita tak tahu, kita tanya, yang tu digalakkan di dalam Islam. Ingat situ insya-Allah jangan kalau tak tahu jangan ada rembat satu pasal. Nabi SAW pernah marah seorang sahabat yang dia ni buat hukum rembat ikut dia je. Nabi marah. Hadis melibatkan seorang sahabat nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Pergi musafir. Duk musafir dalam perjalanan, ada batu ni jatuh dekat kepala salah seorang sahabat Nabi yang lain. Ni kepala ni terbelah. Bila terbelah, malam tu dia tidur mimpi pula. Bila mimpi wajib mandi. Dia pergi tanya Amru macam mana nak buat? Bila tanya pada Amru ni, dia kata kau kena mandi juga. Kawan tu kata kalau aku matilah aku. Tak ada matilah, kena mandi juga. Mandi sungguh. Bila mandi Syekh mati. Tak ada pasal. Bila mati, berita kematian ni sampai kepada pengetahuan Nabi SAW. Nabi SAW bila tahu apa tindakan Nabi marah. Muka Nabi ni merah. Dalam hadis tu Nabi Muhammad SAW marah. Nabi siap kata syifa'ul 'ayyi as-su'al. Ubat bagi jahil ni kena tanya. Kalau kita ragu-ragu, jangan dok rembat satu pasal. Kalau ragu-ragu, confirmkan dulu. Macam mana? Pergi tanya dulu. Bermaksud bertanya itu sifat yang terpuji di dalam Islam. Tu kena faham elok.
Ayat yang kita baca dalam ayat ni, yang kita baca ni, Allah Ta'ala cerita bagaimana Bani Israel ni dia bertanya kepada Nabi Musa. Dia bertanya di sini bukan kerana dia tak tahu, banyak songeh. Yang tu yang Allah Ta'ala marah sangat pada Bani Israel. Apa benda yang dia pergi tanya tu? Dia beritahu, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami tak sabar dengan satu jenis makanan. Sabar. Dia guna kalimah sabar. Nasbiru, kami tak sabar. Sabar ni mana sabar? Wallahu a'lam. Ana dengar definisi daripada Tok Guru Nik Aziz. Minta maaf lah sebut nama Tok Nik Aziz tu. Tok Nik Aziz dia buat definisi, dia kata sabar ni sedap, boleh korang Kelantan. Kata dia. Orang Kelantan punya tafsiran lah. Dalam kitab Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi, dia ta'rifkan sabar ni adalah berduka cita untuk berhadapan dengan suatu perkara. Itulah sabar. Kita ni nak buat satu benda dan kita berduka cita. Yang kita berduka cita nak capai satu perkara tu dipanggil sebagai sabar. Definisi sabar mengikut Syekh Idris Al-Marbawi. Definisi Tok Guru Nik Aziz simple. Orang sini tak faham. Tu apa benda? Orang sini tak faham lah. Ni orang Kelantan. Ni kata apa? Macam kita ni menangis. Duk menangis kata sikit. Sikit itu sabarlah. Orang Kelantan punya bahasa kan. Jadi Allah Ta'ala pamerkan dalam ayat ni kalimah sabar. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, sabar ni dia banyak digunakan dalam berbagai-bagai bentuk. Yang pertama, sabar digunakan ketika berhadapan dengan ujian. Datang satu musibah. Bila datang musibah macam mana nak buat? Kita kena sabar. Tengok tak ayat Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala bagi dalam Quran. Pasti kami akan uji kamu wahai manusia dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan nyawa, tumbuh-tumbuhan. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya ada ayat Quran yang Allah Ta'ala bila sebut sabar, dan sabar yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ni berkait dengan ujian. Ada pula sabar di sini bermaksud dalam melakukan ibadat. Ada hadis Nabi SAW mempamerkan bila kita nak melakukan ibadat, ketika kita nak melakukan ketaatan pun kena sabar. Sabar Syekh. Ingat senang ke bangkit sembahyang subuh ni agak-agak. Kita tidur dekat rumah lah, tidur kat rumah musim hujan pula. Musim hujan tu bunyi tu dekat atap tu kan. Dah lah bunyi tu. Ni rumah kita ni sejuk. Ni kita punya selimut tu tebal. Peluk bini pula. Nak tinggal memang dak lah kot. Tapi punya kuat tu, sabar tu, bangkit pergi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bila kita sebut sabar ni bukan tahan daripada ujian, tapi kita boleh tahan ni untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula satu lagi ni, kita sabar apabila kita mendapat dengan kekurangan nikmat. Nikmat tu dapat dah, tapi sikit rasa nak lagi. Kita rasa nak lagi tu pun dipanggil sabar. Ayat ni Allah Ta'ala dah pamerkan pada Bani Israel. Bani Israel korang ni dah dapat nikmat. Apa dia? Makanan daripada langit, al-manna was-salwa. Tapi dia kata kami tak sabar dengan satu jenis makanan. Nak lagi. Bani Israel itu nak lagi makanan. Dan dia orang minta supaya Nabi Musa AS ni minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bagi makanan yang lain. Lan nasbira ala ta'amin wahid, kami tak sabar dengan satu jenis makanan. Fad'u lana rabbak, doakan untuk kami akan Tuhan kamu wahai Musa AS. Musa, kau pergi doa dengan Allah Ta'ala tu Musa, dan kau minta dengan Allah supaya bagi makanan kepada kami. Ayat inilah menjadi dalil bahawasanya bolehnya bertawassul dengan orang hidup. Ingat kita kuliah lama-lama dulu. Dalam kuliah kita yang ke-7 ke-8 dulu, kita pernah cerita pasal tentang tawassul. Tawassul ni apa dia? Kita mengambil orang tengah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita minta suatu perkara. Yang pertama kita minta terus. Yang terbaik doa minta terus, itu yang terbaik. Yang terbaik bukan kita pergi jumpa ustaz tolong doa pada Allah supaya, itu tak baik. Yang terbaik kita minta sendiri dengan Allah, itu yang terbaik. Ni kadang-kadang dia ni nak satu benda, dia minta ustaz tolong doa pada Allah. Yang dia ni pemalas nak mampus.
Ni pun ramai macam tu. Ada je. Ada kan? Dia ni pergi jumpa Pak Imam Mam. Dia bagi RM5 tolong doa lah sembahyang hajat malam ni. Yang Pak Imam tu buatlah sembahyang hajat. Yang dia sendiri tak sembahyang hajat. Kacau betul. Kan? Ini tak tepat. Dia nak minta Pak Imam tu doa pada Allah tu baguslah. Tapi ada satu lagi yang dia kena buat. Dia sendiri tu kena doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pergi jumpa Pak Imam tu, dia minta Pak Imam sembahyang hajat untuk diri dia, itu baguslah. Tapi yang terbaik dia sendiri sembahyang hajat. Dia sendiri tu kena sembahyang hajat, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jangan doa ke Pak Imam dia, yang dia sendiri tak buat. Ini pun masalah besar. Bapa dia meninggal. Bila bapa dia meninggal, dia minta Pak Imam sembahyang mayat, yang dia tak sembahyang mayat. Ada tak? Berlambak. Berlambak buat kerja macam tu Dia meninggal, bapa meninggal, dia pergi jumpa Mam. Saya wakilkan pada Pak Imam, tolong sembahyang mayat untuk bapa ni. Masa Pak Imam sembahyang mayat, dia duduk kat luar, dia isap rokok. Itu kacau. Isap rokok Syekh, teruk betul lah anak tak guna betul orang macam ni kan. Janganlah, wal'iyadzubillah lah. Kita minta jangan jadi kat anak kita. Wal'iyadzubillah. Sebab itu kita di masa hidup ni, masa duduk sihat-sihat ni, pesan pada anak-anak kena belajar agama walaupun tak banyak. Pesan anak kita belajar agama walaupun tak banyak. Harapannya bila kita mati nanti ada juga orang nak doa untuk kita. Syekh, kawan-kawan doa setara mana je? Kawan-kawan doa setara mana agak? Kawan-kawan kita sayang dekat kita ni, kawan sayang standard kawan je lah. Yang betul-betul sayang kat kita ni anak kita. Takut-takut anak kita tak sayang kat kita. Wal'iyadzubillah. Kalau dia sayang tu pun kadang-kadang dia tak reti macam mana nak mempamerkan sayang dia pada kita lepas kita mati. Akhir sekali dia tak berdoa pada kita. Kita juga susah. Sebab tu kok mana pun kita masa sihat ni, pesan pada anak-anak, ni aku ni mati juga akan datang ni. Ni aku bimbang kau tak berdoa kat aku. Kau tu kena doa untuk aku. Ajar dia. Ajarlah. Kalau anak kecil ni boleh ajar, besar masalah. Kan? Tapi yang kecil-kecil tu kita boleh ajar. Didik anak Sebab bimbang. Akhirat nanti kita tak ada bekalan. Bimbang-bimbang Doa daripada orang yang hidup di dunia pun kita perlu. Anak kita doakan. Nabi Muhammad SAW dah sebut, apabila mati anak Adam terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Antaranya apa dia? Anak yang soleh mendoakan pada kita. Syekh, kita lubang kubur tu kadang-kadang nak tunggu. Anak tak doa macam mana Syekh? Susah. Tak payah cerita dekat akhirat lah. Duduk atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berharap supaya satu benda tu sampai, tak sampai-sampai, apa perasaan kita Syekh? Susah. Hana sendiri masa belajar Pakistan, duduk kat mana? Faisal Abad nama tempat. Faisal Abad tu nak pergi Faisal Abad ni satu tempat tak ada bank. Tak ada bank. Yang ada bank ni dekat bandar, nama Lahore kat Pakistan. Lahore dengan Faisal Abad ni naik kereta ni 4 jam baru sampai. Duduk dekat Faisal Abad ni, tiba-tiba duit poket habis. Pergi ke Lahore tu nak pergi ambil duit. Sampai dekat Lahore ni, mak kita hantar duit tak sampai-sampai. Ni mak hantar duit ni tak sampai-sampai. Masa tu rasa ya Allah, duit dah tak ada ni, duit makin tak ada. Ni makannya berjimat, makan tu berjimat sebab duit tak sampai-sampai. Kita boleh rasa tu susah tu. Bila sampai tu Allah Ta'ala Maha tahu, lega. Sampai tu ya Allah lega. Cuba kita bayangkan lubang kubur nanti, anak kita tak doakan kita, kita sedang tunggu. Macam kita je. Mana doa ni, mana doa anak yang soleh ni, mana doa anak kita bukan soleh, nama je soleh. Tu masalah. Nama je soleh. Soleh, perangai soleh tak ada. Yang ada toleh. Wal'iyadzubillah kan. Kita nak yang soleh ni. Sebab dia mendoakan kepada kita, kita rasa lega masa kita di dalam lubang kubur ni. Kita harap macam tu lah. Kita harap. Jadi bila kita ni berdoa ni, yang pertama kita doa terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu lagi dia panggil bertawassul. Kita ambil orang tengah antara kita dengan Allah. Orang hidup jumpa seorang tok guru tolong doa pada Allah, saya nak bla bla bla. Boleh dibenarkan dalam Islam. Cuma sekarang ni ada sikit budaya tak apa nasihat, dia pergi dekat kubur, dia doa dekat kubur. Yang tu pening. Dah ada dah Syekh sekarang dah ada budaya tu. Dia pergi dekat kubur, anak pun tak faham kenapa dia pergi minta dekat kubur. Daripada dia minta kat kubur, baik minta dengan Allah. Dah dia minta kat kubur juga. Tak ada masalah juga. Perlis baru ni buat keluar satu fatwa, negeri Perlis. Ramai orang tanya anak pasal madad ya Rasulullah. Ya Rasulullah madad. Orang minta tolong dengan Allah, dia minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madad ni bahasa Arab, makna Melayu ni minta tolong. Allah madad. Kalau pergi dekat Pakistan, yang ramai dia buat ni orang-orang Syiah.
Orang-orang Syiah ni dia akan buat satu bendera tu 3 segi warna hitam. Dia tulis pula Ali Madad. Ali itu Sayyidina Ali lah. Dia minta dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah tu, dia kata ya Ali Madad. Wahai Ali, tolong kami. Minta tolong dengan Ali. Ali meninggal dah. Ada dekat mana? Dekat Pakistan. Satu geng, dia panggil geng Syiah. Ada pula satu geng dekat Pakistan, dia panggil geng Brelwi. Geng Brelwi ni, dia orang ni pakai kurta biasa, tapi serban mereka ni warna hijau. Hijau ni bukan kerana dia orang patipah, bukan. Bukan dia pati bulan, bukan. Memang serban dia hijau. Dan dia orang ni lah geng-geng sufi dekat Pakistan, yang dia orang ni lepas sembahyang subuh, dia orang akan pergi kat satu kubur yang dia orang kata kubur wali dia orang keliling kubur tu, dia orang berzikir keliling kubur tu. Dia panggil geng-geng Brelwi di Pakistan. Ramai ada geng tu. Geng Brelwi ni dekat masjid-masjid dia orang ni ada bendera lebih kurang macam bendera Syiah, 3 segi, dia tulis Muhammad Madad. Muhammad pula Nabi Muhammad lah. Yang Syiah tu Ali kan, Muhammad Madad. Yang ni yang buat, yang kita geng-geng ahli sunnah mazhab Hanafi, dia orang tak ada. Yang Ali Madad, Muhammad Madad tak ada. Kalau dia buat pun dia ada ya Allah Madad. Perlis baru ni buat keluar satu fatwa, dia kata tak boleh dah, kita jangan dok panggil lagi Muhammad Madad, panggil Allah Madad. Kalau nak buat panggil ya Allah Madad, ya Allah tolong kami. Jangan dah sebut Muhammad Madad. Sebab kenapa kita nak minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang sewajarnya kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca dalam Quran, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami abdikan diri, hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi jangan dok panggil dah Muhammad Madad, jangan dok panggil dah Ali Madad, panggillah Allah Madad. Ni perlis. Tapi ada satu lagi kalangan yang kata tak apa, kita nak panggil Muhammad Madad ni tak salah. Ada. Dia ni berlaku debat lah di kalangan orang-orang Islam kat Malaysia ni. Yang debat ni bukan orang-orang biasa, Syekh. Yang debat ni orang-orang cerdik pandai juga. Kategori-kategori ulama' juga. Mereka mengatakan boleh kita sebut Muhammad Madad ni bukan bermakna kita minta terus dengan Nabi Muhammad, tetapi kita mengambil keberkatan Nabi Muhammad untuk memakbulkan doa kita. Tu je kata dia. Cuma nisbah orang alim, dia akan tahu masa dia sebut Muhammad Madad tu, dia sebut tu dia bertawasul dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang biasa bila tengok guru tersebut Muhammad Madad, dia bukan faham ambil keberkatan Nabi Muhammad, dia memang minta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bimbang, jadi syirik. Dia boleh bawa pada syirik. Maka perleh pun buat satu statement, sadduz zara'i, tutup pintu-pintu yang boleh bawa pada syirik. Maka jangan disebut lagi Muhammad Madad, kita sebut Allah Madad. Dan kalau orang tanya, nak kata lagi baik sebut Allah Madad. Minta tolong terus dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Insya-Allah. Susahlah sekarang ni macam-macam aliran keluar. Macam-macam aliran dah keluar sekarang. Kadang-kadang debat. Kalau anda nak tengok dengan kepelbagaian debat ni, ambil satu sikap kan. Kalau sekiranya hujah dia berasaskan kepada Al-Quran dan Hadis, kita boleh raih, tak jadi pun masalah pun. Tapi yang kita tenang hati tu apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata orang lain tak betul sangat pun tak boleh juga. Sebab dia orang berhujah pakai Quran Hadis juga. Jadi kita boleh raih perbezaan pendapat, tak jadi pun masalah pun. Tapi kalau tanya hati yang tenang, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Syekh, banyak orang pernah tanya pasal tahlil arwah. Anda pun pernah cerita kat sini. Tahlil arwah ni satu benda yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah berlaku pada era sahabat, Imam Mazhab tak pernah buat. Tapi ada ulama yang mengatakan tahlil arwah ni boleh buat. Kita raih, tak jadi apa masalah pun. Tapi kalau tanya anak ni ustaz macam mana nak buat tak nak? Anak secara peribadi memang nak tak buat. Peribadi memang nak tak buat. Tapi ada kawan-kawan kita meninggal, kita pergi rumah kawan tu. Kawan tu pula pergi baling putih tasbih dekat kita. Ni satu masalah juga style budaya kita. Budaya kita. Kalau masa anda belajar pondok dulu kita belajar pondok ni, mula-mula sekali kita masuk pondok ni, kita bukan menghafal doa-doa ni, kita tak hafal. Kita menghafal kitab Matan Al-Ajrumiyah, nama kitab. Kitab ni kitab nahu, kitab grammar Arab. Macam mana kita nak kenal fa'il, maf'ul, bari atas tu kenapa, bari bawah tu kenapa. Kita hafal lah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ni ngaji pondok
Bila mari malam Jumaat di pondok ni, orang selalu ajak budak-budak pondok pergi rumah masing-masing buat tahlil arwah. Masa nunggu ngaji pondok dulu. Dan pada malam Jumaat ni dia bukan satu rumah, banyak rumah, sampai 3-4 rumah buat. Bagilah geng tu pergi rumah ni, geng ni pergi rumah. Geng anak ni pergi satu geng. Yang geng tu dia tak ada kepala gitu. Bila tak ada kepala, dia start Kelantan dekat pondok dulu masa nak belajar. Dia tak akan start tahlil kecuali tu rumah ni dia akan ambil butir tasbih, dia akan baling tengah-tengah. Butir tasbih tu dia baling jatuh tengah-tengah. Lepas tu datang seorang, dia akan ambil, dia bagi orang sebelah. Orang sebelah tu bagi orang sebelah. Sampai yang nak handle tu, dia panggil khalifah. Istilah dia panggil khalifah. Sampai ke khalifah tu pegang tu, dia pun ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baru start lah. Jadi cerita itu pusing sampai 3 kali, tak ada siapa nak pegang. Pusing tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada. Last sekali kata siapa nak bubuh. Dah sebab dah pusing sampai 3-4 kali. Ada seorang budak ni, dia kata tak apalah, biar anak lah hari ni baca. Dia buat tahlil hari tu, dia jadi khalifah. Masalahnya doa tahlil dia tak hafal. Dia tak hafal doa tahlil. Dia pun ila hadrati tu okey lagi lah, benda biasa dah dengar ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Belum bangun al-Fatihah lagi senang lah. Baca al-Fatihah, habis baca Fatihah, dia tak tahu nak baca apa. Dia pergi baca qul huwallah. Habis tu qul huwallah. Lepas tu tak tahu baca apa, baca Fatihah balik. Bila baca Fatihah tak baca la ilaha illallah. Habis la ilallah tu nak berhenti tu macam mana agak-agak. Macam nak berhenti. Kita kan dia ada cara berhenti. Boleh la ilaha illallah. Ada kan cara baca tu kan. Orang tahlil arwah dia tahulah. Dia tak tahu macam mana. Dia perkuat la ilaha illallah tu. Masa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dekat-dekat tu juga slow suara dia. Bila habis tu la ilaha illallah, betul diam. Orang berhentilah tu. Berhenti je. Dia pun baca doa. Dia baca doa, orang kampung bukan tahu pun dia doa apa benda. Yang kita ngaji pondok, yang kita hafal matan al-ajrumiyah ni, kita tahu dia baca apa. Dia pun angkat al-kalamu huwal lafzul murad, kata berat hari ni. Ini bukan doa, ini kandungan kitab cerita dia ada budaya tahlil arwah. Ana secara peribadi lah, ana dulu pondok lepas tu ngaji Pakistan, pergi ke Mesir. Kita dah belajar-belajar ni, kita tak jumpa tau amalan tu, kita tak jumpa. Kita baca macam mana aku duduk kat Malaysia kaji tak buat, tapi aku belajar habis kitab buka-buka tak jumpa. Kalau ada jumpa kitab pula macam kitab mazhab Syafi'i, dia kata benda tu tidak digalakkan. Tidak digalakkan pula, yang kita dah buat ni macam mana pula kan. Jadi kita ambil stand, ana ni lagi tenang apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibuat oleh para sahabat. Kita rasa tenang. Tiba-tiba ada kawan kita meninggal, dia jemput ustaz, tadi bapa meninggal, tolong kita pergi tak apa, rai. Baru ni ada seorang kawan duduk kat jalan kebun, isteri dia meninggal, accident. Jemput ustaz pergi, anak kata okeylah sebab kita kenal lama, kita pergi, isteri dia meninggal, pergi duduk tu, dia baling butir tasbih dekat depan kita. Susah selalu pukul tu. Kita pun orang lain jemput anak baca doa. Ada tak ustaz? Orang lain ada tak ustaz? Berkat kata dia. Ana pun jadi confused, macam mana dia boleh tahu ana ada keberkatan. Ana pun tak tahu. Tapi ustaz berkat. Ana faham, mana tak ada orang nak baca lah gitu. Tak ada orang. Kita pun buatlah. Tapi kita ambil satu stand. Benda tu tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak buat, nak meraihkan masyarakat. Kita baca tu benda yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita doa, kita baca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bacaan doa ni sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak baca macam biasa-biasa orang baca. Orang biasa baca apa? Authirillahumma thawaban misla sawa. Betul tak agak-agak? Kita baca, dia tak tahu mana apa pun. Authirillahumma thawaban mithla sawa. Maksudnya, ya Allah Tuhanku, pahala yang aku baca ni tolong sampaikan kepada orang mati tu. Kita dah baca tu, kita baca doa tu, yang kita baca la ilaha illallah, kita dah baca qul huwallahu ahad, yang kita dah baca Fatihah, yang banyak-banyak kita baca tu. Masa kita baca habis, kita baca doa, authilillahu, ya Allah Tuhanku, pahala ni tolong sampaikan kepada orang mati tu, tolong sampaikan. Kita minta sampai. Yang ni tak ada dalam hadis. Yang ni tak ada dalam Al-Quran. Kalau orang suruh anda baca, anda takkan baca yang ni. Anda takkan baca yang ni sebab kita tahu. Jadi tidak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita baca, dia punya pasal. Dia nak baca, dia punya pasal. Tapi kalau anda sendiri memang anda tak baca. Meraihkan orang lain, tapi kita ambil yang paling tenang pada diri kita. Apa dia? Yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tak apalah nak cerita kekhilafan yang berlaku dalam masyarakat, tapi dalam keadaan masa yang sama kita kena ada stand mana yang lebih menenangkan kepada diri kita dalam mengamalkan ibadat. Gitu insya-Allah. Susah juga, ada orang kata tak boleh ustaz, kita kena buang terus amalan-amalan macam ni. Susah juga Syekh, gaduh nanti. Masyarakat Malaysia ni tak boleh. Yang dok biasa-biasa dok buat kita kata tak boleh, meletup masyarakat. Jadi dia agak tak sihat benda-benda macam ni. Jadi kita pun kita raikan pendapat, tapi dalam masa sama kita nyatakan mana amalan Rasulullah, mana amalan Nabi, dan kita bagi tahu yang terbaik mesti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Mesti kau begitu insya-Allah. Okey, sini balik. Fad'u lana rabbak, wahai Musa alaihissalam, kau doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bagi makanan kepada kami. Yang ini dipanggil bertawassul dengan orang hidup. Boleh, Islam membenarkan amalan itu. Ayat ni dibuat oleh kaum Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa tak pernah marah, menandakan ia dibolehkan. Kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah tolong doa pada Allah, aku nak bla bla bla. Berlaku. Yang tu pun dibenarkan di dalam Islam. Itu boleh. Tapi kalau pergi kat kubur tu, elaklah, janganlah. Sampai pergi dekat kubur, pergi gosok batu nisan, aku tak faham. Ada kan? Elok dielak daripada budaya-budaya sebegitu. Bimbang boleh pergi kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah, wal a'yadu billah. Okey. Apa benda yang dia orang minta ni? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Doakan untuk kami wahai Musa alaihissalam supaya dikeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan yang datang daripada bumi. Kami dok makan al-manna dan as-salwa ni, hari-hari dok makan, dok teringat makanan lama kami. Apa makanan yang kami selalu makan dulu? Makanan yang tumbuh daripada bumi ni. Apa dia makanan itu? Makanan itu adalah min baqliha, sayur-sayuran. Wa qithaiha, buah timun. Wa fumiha, bawang putih. Wa adasiha, kacang dal. Wa basaliha, bawang besar. Kita dah dengar kacang dal makan kat kedai mamak. Rupa-rupa kacang dal ni ada dalam Quran. Cerita kacang dal. Jangan Syekh, kacang dal ni makanan para nabi tau. Kacang dal ni makanan para nabi. Kalau buka dalam ayat ni, anda pergi buka dalam kitab-kitab tafsir. Anda buka 3 buah kitab tafsir. Yang pertama kitab tafsir Imam Ibn Katsir. Yang kedua anda buka dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, At-Tafsir Al-Kabir, ataupun nama lain Mafatihul Ghaib. Yang ketiga anda buka kitab Imam Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam, Jami'un lil Ahkam, Al-Imam Al-Qurtubi. Menarik dalam kitab tu dia akan sebut, dia kata makanan-makanan ni adalah makanan yang perlu dibahas. Yang pertama disebut tentang baqliha, sayur. Sayur-sayuran ni adalah makanan para nabi. Para nabi dia dimakan, selalunya dia akan bubuh sayur. Dan yang keduanya waqithaiha, timun. Dan itu juga makanan para nabi. Wa fumiha, bawang putih. Bawang putih tak? Bawang putih adalah makanan yang dimakan oleh para sahabat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tak makan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni makan bawang putih. Dia makan putih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok, Nabi kata, "Kul, korang makanlah bawang putih." Fa inni, adapun aku, unaji man la tunaji. Kata Nabi sallam, aku ni bermunajat dengan orang yang kamu tak bermunajat. Malaikat lah maksud dia. Nabi Muhammad sallam ni boleh berinteraksi terus dengan Jibril alaihissalam. Kalau Nabi makan bawang putih, nanti Jibril tak mari dekat kat aku. Jadi sahabat Nabi makan bawang putih, Nabi sendiri tak makan bawang putih. Jadi kalau kita nak makan bawang putih, hukumnya boleh, tapi tak afdal. Satu hadis. Ada pula hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ayyuhan nas innahu laisa li tahrimun ma ahallallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, aku bukanlah mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan. Nabi kata bawang putih tu aku tak makan. Bila aku tak makan, bukan bermakna aku halal, aku haram. Kau benda halal tak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi, walakinnahu syajaratun akrahu rihaha. Tapi dia adalah satu tumbuh-tumbuhan yang aku tak suka bau dia. Nabi ni tak suka bau bawang putih. Sebab tu Nabi tak makan bawang putih. Dua riwayat. Riwayat yang ketiga daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, dia kata, innakum ayuhan nas takuluna syajarataina la arahuma illa khabisatain. Kata Umar Khattab, wahai manusia, kamu makan 2 jenis tumbuh-tumbuhan dan aku tidak lihat 2 tumbuh-tumbuhan ini kecuali keburukan. Tak elok, Umar kata.
Apa dia? Hadzal basal wath-thawm. Bawang besar dengan bawang putih. Dua ni kata Umar, aku rasa tak elok kalau kau makan. Tapi kata Umar, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihaha min ar-rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Kata Umar Khattab, aku sendiri tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallam ni apabila berjumpa dengan orang lelaki yang makan bawang, pergi ke masjid, Nabi suruh duduk kat keluar, pergi duduk kat kubur Baqi'. Perambat duduk kat kubur terus. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar Khattab. Dan kata Umar lagi, dia kata faman akalaha falyumithuma tabkhan. Kalau rasa nak makan sangat bawang putih ni, rasa nak makan sangat bawang besar ni, kata Umar Khattab, matikan dia punya makruh tu dengan cara memasakkan dia. Jadi makan bawang mentah, bawang putih yang mentah, bawang besar yang mentah, makruh. Tapi kalau kita makan yang dah masak, yang tu dah tak jadi makruh. Faham tak? Jadi makan bawang yang dah masak, yang cantik tu. Anda rasa orang Melayu tak timbul masalah makan bawang mentah. Orang Melayu mana makan bawang mentah? Betul tak? Orang Melayu tak makan bawang mentah. Yang makan bawang mentah ni orang Arab. Yang makan bawang mentah ni orang Pakistan. Orang Arab, orang Pakistan, dia makan bawang mentah macam makan buah apple. Dia tak tahan tu. Betul. Anak sendiri pun sekarang ada perangai tu. Ni makan nasi tu kena ambil satu bawang besar tu, potong-potong, ambil ni, rangkah macam tu. Makan dia Arab macam tu, orang Pakistan macam tu. Kita mula-mula makan tu, gigit tu ni, berasap di hidung ni. Mula-mula. Sekarang ni tu paling sedap sekali. Dia budaya tau, jadi amalan bagi orang Arab dan juga orang Pakistan. Jadi tidak heran benda tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu tak ada masalah, Syekh. Orang Melayu makan bawang mentah mana, kalau makan tu bukan ketawa pula. Dia boleh tanya, boleh ke kita makan? Oh, tanya boleh. Kita pergi ke kedai mamak, kita minta ayam tanduri. Dia bukan bagi ayam tanduri je. Oh, mari bawang mentah pula. Kalau kita pergi makan mentah tu, makruh. Kita makan bawang mentah yang tu hukumnya adalah makruh. Pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tak apa. Jadi Bani Israel ni dia makan makanan ni. Dia bagi tahulah makan sayur, makan apa? Makan buah timun, wa fumiha, bawang putih. Wa adasiha, makan kacang dal. Makan kacang dal ni menarik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mana bawa kat sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Alaikum bil adas." Korang ni kalau nak makan, korang makanlah kacang dal. Nabi suruh makan kacang dal. Nabi galakkan kita ni makan kacang dal. Jadi ni kalau mamak dengar, mesti mamak seronok ni. Mamak hadis ni. Nabi kata, "Alaikum bil adas." Korang ni kalau nak makan, makanlah al-adas, kacang dal. Fa innahu mubariqun muqaddisun. Dia ni dapat keberkatan. Kau makan kacang dal ni makanan keberkatan. Fa innahu yariqul qalb. Kerana kalau kau makan kacang dal ni, dia boleh melembutkan jiwa kau. Bukan sekadar tu, wa yaksiru ad-dam'ah, dia boleh perbanyakkan air mata. Dalam hadis, baraka fihi 70 nabiyan. 70 orang nabi ni duk makan kacang dal. 70 orang nabi ni makanan mereka lah kacang dal. Wa akhiruhum Isa bin Maryam. Nabi yang terakhir sekali Nabi Isa alaihissalam. Ada hadis yang cerita tentang kacang dal. Ni hadis ni kalau mamak dengar ni, dia akan gantung kat kedai dia. Silap ribulan. Ada hadis yang cerita kelebihan kacang dal. Ada. Dan kalau kita pergi kat negara Arab, kita pergi kat Pakistan, memang orang sana suka makan kacang dal. Betul berupa-rupa dah jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cek pula amalan-amalan salafus salih, orang-orang terdahulu. Contoh macam Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz dia ada kitab menyatakan Umar Abdul Aziz ni antara makanan yang mereka yang dia selalu makan ni, yang pertama roti, dan dia akan cecah dengan minyak zaitun. Roti tu cecah dengan minyak zaitun. Makanan Umar Abdul Aziz. Orang Arab boleh makan macam tu. Anda rasa orang Melayu tak boleh nak makan minyak zaitun, kau rasa apa? Ambil roti cecah makan ni, kau rasa apa? Tak rasa apa. Tapi Arab dia boleh makan, dia makan roti cecah minyak zaitun. Allah, pergi kat restoran Arab, pergi minta humus. Tu humus. Pergi ke Arab tu humus tu kacang tumbuk. Kacang dia tumbuk hancur tu, lepas tu dia bubuh minyak zaitun kat atas tu. Ambil roti cecah makan. Kita makan ni tak rasa apa. Tapi Arab itulah yang paling sedap sekali. Tu orang Arab lidah kita tak sama.
Kalau pergi kat negara Arab, kita boleh tengok Arab ni dia makan roti punya banyak tapi tak ada kuah, dia boleh makan. Orang Melayu makan roti tu tak ada kuah, memang tak boleh makan orang Melayu. Sampai Tok Guru Wana, orang Arab dia bagi tahu, dia kata orang Arab ni dia makan dengan perut, orang Malaysia makan dengan mulut, orang Eropah makan dengan otak. Tok Guru Wana beritahu. Kita tak faham apa maksud dia. Maksud dia kata orang Arab ni, dia orang Malaysia makan dengan mulut sebab dia makan tak sedap dia tinggal. Orang Malaysia, kita makan tak sedap tinggal Syekh. Padahal boleh makan lagi tapi tak sedap, tak mau makan orang Malaysia. Orang Arab dia makan dengan perut. Dia tak sedap ke, sedap tak sedap tak penting, yang penting boleh masuk. Orang Arab. Orang putih makan dengan otak. Maksudnya tengok makanan orang putih, tengok sayur, daging sikit, memang jaga kesihatan. Orang putih kata Teguh Wana lah. Tak beritahu. Kalau pergi dekat Mesir tu boleh tengok orang Arab ni dia bawa roti tu punya banyak roti. Banyak roti tu dia nak berhenti nak duduk tu, dia boleh ambil satu roti dia buat lapik punggung. Ambil sekeping buat lapik punggung, dia pun duduk. Dia pun yang roti banyak tu sampai 10 keping dia boleh makan. Brom dia makan. Dia makan habis, ada lagi baki kat punggung dia. Dia pun bangkit, dia ambil, dia koyak makan pula. Oh hebat Arab. Cerita Pak Arab. Betul? Pergi kat Mesir boleh tengok. Pakistan pun lebih kurang tak masa nak belajar dulu. Sampai Pakistan ni, bila sampai mula-mula sampai Pakistan ni nak makan, kita masuk universiti. Universiti bagi makanan percuma kepada pelajar-pelajar kat situ. Ni yang tukang buat roti tu, baju dia paling kotor tu dia pakai. Dia pakai seluar kurta dia, pakai singlet dia, berbah-mumbah buat roti. Kita pun tengok, boleh tahan. Boleh tengok kan? Boleh tahan. Kan? Lepas tu kita nak makan, kita duduk tu, beratur panjang, lepas tu dia letak apa kain tengah-tengah. Kita duduk, lepas tu adalah dia punya bekas kuah tu kan. Ni yang Pakistan tukang masak tu, dia ambil roti letak apa katang dengan singlet, dia baliknya. Pium balik. Macam kita ambil pinggan, kita balik macam tu. Yang orang kita ni yang nak ambil roti sambut. Orang Pakistan kan suka main apa bola kriket, dia suka main kriket. Jadi dia terror buat sambut-sambut ni. Dia terror. Dia balik roti tu dia terror sambut. Kita orang Melayu tak dapat kan. Tu cerita belajar Pakistan. Anak ni bila sampai ni, sebulan juga tak boleh makan. Duk tahan. Boleh makan ke tidak ni? Tak bagi makan kedai. Belagak makan kedai, tak makan roti kat Jamiah, kat universiti. Nah, makan kat kedai tu sebulan. Tapi cukup sebulan mati juga aku nak cari duit mana kan. Last sekali kena makan juga Syekh, makan. Lama-lama itulah makanan yang paling enak. Duduk dekat Karachi. Musim cuti pergi ambil daurah. Daurah ni pergi kursus. Pakistan ni dia tiap-tiap tahun dia buat daurah. Kita rasa bulan ni aku nak pakar dalam bab tafsir. Dia buat daurah selama sebulan, kita belajar tafsir. Tafsir daripada pagi sampai ke malam. Tafsir sebulan. Habis biji Quran. Kalau kita rasa nak pergi belajar ilmu nahwu, ilmu grammar Arab, dia ada daurah. Dia panggil daurah nahwu. Belajarlah. Kita pergi kat Salabat pergi belajar. Kat situ tu roti orang kampung memang sedap. Makan sedap pun. Kita ni nak tahu macam mana dia masak punya sedap. Sebab dekat bandar kat Karachi tak sedap macam tu. Satu hari ni kita pergi kita makan kat situ tu. Masa kita makan tu kita tengok ada benda melekat dekat roti tu. Kita pun buka tengok, ya Allah, tai lembu. Dia bakar roti tu, dia letak tai lembu tu kan, kalau kita bakarkan macam gas. Dia letak, lepas tu dalam telaga tu lah, telaga roti tu kan. Dia pun tampal roti. Jadi yang kulit-kulit tai lembu tu melekat kat roti tu. Kita makan, kita patutlah sedap. Baru tahu kan. Lepas benda tu tak makan dah. Sampai sekarang. Tak makan dah. Ni cerita Pakistan. Cerita makan orang Pakistan. Orang Pakistan ni, dia makan apa pun, roti apa pun, ada kacandal. Ada kacandal. Dia makan biryani tu kadang-kadang dia bubuh kacandal kat atas tu. Kita nak tengok ni budaya. Rupa-rupa kita baca dalam hadis, ada hadis yang menceritakan tentang makanan para nabi, iaitu makan kacandal. Ada hadis. Ni hadis kita baca hari ni kan. Allah Ta'ala dah sebut ada kacandal. Makanan Bani Israel dulu. Bani Israel dulu dia makan kacang dan wa basaliha, dan juga bawang mentah. Dia orang minta lah. Bani Israel ni dah dapat makanan daripada langit ni, dia minta ni makanan-makanan ni. Sayur-sayur ni diminta. Nabi Musa AS bila dia minta benda macam ni, Nabi Musa jadi angin juga. Syekh, Nabi Musa ni orang tak macam kita.
Bila orang ni dia ada marah, dia ada sabar. Sabar pun ada limit. Orang, kaedah orang. Dok minta-minta, Nabi Musa pun jadi marah. Nabi Musa ni cakap, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah patut kamu minta tukar, menggantikan benda yang tak baik, sedangkan kamu telah diberi satu benda yang lebih baik? Makanan daripada langit tu baik dah. Yang kau pergi minta makanan yang tak baik ni, kenapa? Nabi Musa jadi angin hari tu. Kenapa Nabi Musa jadi angin pada masa tu? Cerita tu cerita panjang lah. Yang tu sambungan kuliah kita akan datang. Sebab ayat ni panjang kan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar. Astaghfirullah.